Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Selamat pagi kepada semua hadirin sekalian. Alhamdulillah, pada pagi ini sekali lagi kita berjumpa. Kita bertemu dalam program syarahan Maya mengenai ilmu manuskrip Melayu anjuran ISTEC IIUM dengan kerjasama Persatuan Sejarah Malaysia dan juga Perpustakaan UIA. Sukacita dimaklumkan bahawa pada ceramah ini, seperti ceramah-ceramah dalam siri ini yang lepas, direkodkan dan boleh diakses melalui YouTube di bawah adres ISTEC TV. Ceramah pada pagi ini merupakan ceramah ke-10 dalam siri ini. Pada kesempatan ini, kita amat bertuah kerana mendapat kerjasama seorang penceramah yang pakar dalam bidang beliau, iaitu dalam bidang sejarah berdasarkan manuskrip Melayu. Beliau banyak menghasilkan buku-buku dan artikel berkaitan dengan manuskrip Melayu. Beliau tidak lain dan tidak bukan ialah Dr. Mardiana Nordin dari Jabatan Sejarah Universiti Malaya. Saya ingin membaca secara ringkas sebaya data beliau. Dr. Mardiana berkelulusan ijazah sarjana muda sastra sejarah dari Universiti Malaya, ijazah sarjana sastra sejarah dari Universiti Malaya juga, dan ijazah doktor falsafah tentang historiografi Melayu juga dari Universiti Malaya. Kini beliau bertugas sebagai pensyarah kanan di Jabatan Sejarah Fakulti Sastra dan Sains Sosial Universiti Malaya. Bidang pengkhususan beliau ialah historiografi Melayu dan sejarah Malaysia. Beliau telah banyak menghasilkan karya-karya, antaranya Kenangan-Kenangan Selangor, terbitan Yayasan Karyawan 2020, Menelusuri Sejarah Sosioekonomi Tanah Melayu dari Perspektif Baharu, terbitan Universiti Malaya 2020, Editor Buku Kesultanan Selangor, terbitan DBP tahun 2020, dan beberapa buku dan kertas kerja yang lain. Sekarang saya juga ingin membaca sedikit sinopsis tentang tajuk yang akan dibincangkan. Tajuk yang akan dibincangkan oleh Dr. Mardiana ialah tentang peperangan seperti yang terdapat dalam manuskrip Melayu. Kita dapati bahawa dalam manuskrip Melayu terdapat banyak episod peperangan seperti Johor, Melaka, Aceh, Johor, Jambi War, peperangan Johor Jambi, dan juga terdapat peperangan Kedah dan Kelantan melawan Siam, Johor, Perak, Selangor dan Kedah menghadapi masalah ancaman Belanda, dan beberapa lagi perkara yang berlaku tentang peperangan orang Melayu. Dan saya teringat apabila bercakap tentang peperangan Melayu, ni saya pernah baca hikayat Abdullah pergi perjalanan Abdullah ke Kelantan, Abdullah Munshi. Yang menariknya ialah bahawa masa beliau pergi itu berlaku peperangan antara adik-beradik Sultan Kelantan.
merebut takhta. Jadi Abdullah Munsyi kata, kenapa awak berperang macam ini? Kalau berperang macam ini, sampai bila tak habis perperangan? Sebab awak tidak ingin membunuh, awak hanya ingin mengepung supaya pihak lawan akan mengaku kalah. Awak tidak ingin membunuh, awak berperang pun pada masa-masa tertentu saja. Jadi jawapan yang Abdullah dapat daripada orang di Kelantan pada abad ke-19 ialah kita berperang antara adik-beradik. Jadi kita berperang bukan nak membunuh, tapi supaya pihak musuh itu mengaku kalah. Jadi itulah di antara ciri-ciri yang saya rasa agak menarik bila kita mengkaji tradisi peperangan Melayu ini. Jadi itu sedikit komentar dari saya. Dan sekarang saya dengan segala hormatnya menjemput Dr. Mardiana menyampaikan ceramahnya bertajuk Gambaran Peperangan Melayu dari Manuskrip Pensejarahan Melayu. Dipersilakan, Doktor. Terima kasih. Terima kasih kepada Tuan Moderator, Dr. Wan Ali, ya. Sahabat saya juga. Saya mulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih juga kepada pihak ISTEC IIUM dan juga Persatuan Sejarah Malaysia lah, kerana hari ini memberi ruang lah kepada saya untuk sama-sama berkongsi-kongsi sebenarnya pengalaman penyelidikan. Agak lama juga dah dahulu saya melakukan penyelidikan tentang peperangan ini, dan hari ini berpeluang untuk berkongsi lagi lah info-info tentang peperangan tersebut, ya. Jadi perbincangan hari ini juga sebenarnya membuktikan bahawa manuskrip Melayu itu sentiasa ada ruang untuk dikaji, dan bidang kajiannya pun tidak terbatas, ya. Justru hari ini saya akan cuba berkongsi pengalaman saya, penyelidikan saya, ya, yang memfokus kepada gambaran peperangan Melayu dari manuskrip pensejarahan Melayu, ya. Jadi saya fokus kepada manuskrip pensejarahan Melayu. Saya sharekan dulu slide saya. Boleh nampak, ya? Slide ni boleh nampak ke, Dr. Wan? Boleh, nampak. Okay. Nampak. Bunyi. Jadi seperti yang kita semua sedia maklum, manuskrip Melayu ni lahir dalam pelbagai cabang ilmu, ya, atau juga disebut kepelbagaian genre. Jadi pelbagai genre ni lahir pula dalam pelbagai bentuk, ya, seperti bentuk karangan, hikayat, kitab, prosa, surat, syair, ya, diary, perjanjian, salah-silah, maupun puisi seperti pantun, seloka, ya, pepatah petitih, kata perbilangan dan lain-lain lagi lah, banyak dia punya bentuknya. Jadi bagi perbincangan hari ini dalam kelompok karya Melayu ni, selain manuskrip, saya juga akan merujuk kepada karya Nadir yang saya yakin penting juga dalam kita nak meneroka tajuk ini. Maka genre yang hendak saya fokuskan adalah pensejarahan Melayu, atau juga dikenali sebagai sastra sejarah. Kerana itulah keupayaan saya, ya. Kalau nak teroka genre-genre yang lain tu saya tak mahir. Jadi kerana kajian saya ni banyak menggunakan sastra sejarah atau pensejarahan Melayu, dan itulah yang menjadi fokus saya. Dan kajian terhadap manuskrip pensejarahan Melayu ni, termasuk karya Nadirnya, kita akui boleh meliputi pelbagai aspek sejarah, ya. Jadi antaranya seperti yang saya senaraikan pada slide itu, boleh digunakan manuskrip ini untuk mengkaji politik, hubungan diplomatik, sistem berkerajaan dan pentadbiran,
salah pemerintah maupun pembesar kerajaan, ya, sistem perekonomian, perdagangan, ada istiadat, pemikiran, penulisan dan sebagainya. Dan yang saya ketengahkan pagi ini adalah segala aspek dan sebarang maklumat yang berhubung dengan peperangan Melayu. Jadi contohnya seperti Dr. Wan sebut tadilah, salah satu cirinya adalah lazimnya orang Melayu ni berperang bukan untuk membunuh, kerana mereka nak cari siapa yang kuat, supaya yang kuat itu yang menang dalam motif-motif yang tertentu. Ada banyak lagi ciri-ciri lain yang mungkin kita boleh share lah pagi ini, ya. Okay. Sebelum saya masuk kepada isi perbincangan, suka untuk saya memberikan beberapa pemahaman atau setidaknya pandangan, ya, tentang konteks perang Melayu ni. Peperangan asasnya melibatkan kegiatan fizikal dan mental manusia. Jadi satu tujuan yang paling ketara dalam perang ni adalah untuk mempertahankan kerajaan atau untuk melebarluaskan kerajaan. Peperangan juga adalah ciri yang penting dalam pengkajian sejarah dan peradaban manusia, kerana bagi sesuatu tamadun, memenangi satu-satu perang bermaksud pengaruh tamadunnya mengatasi tamadun lain. Manakala dalam tradisi penulisan Melayu atau melalui manuskrip ni, peperangan dan unsur pertahanan sering menjadi tema utama penulis, ya. Jadi kita akan melihat pelbagai maklumat tentang perjalanan perang, termasuklah tradisi, falsafah, konsep perang Melayu, termasuk juga unsur-unsur material atau fizikal dalam manuskrip-manuskrip Melayu ni. Tapi ya, tuan-tuan dan puan-puan, walaupun perang ni sering menjadi tema utama penulis, di dalam manuskrip sejarah Melayu, dalam cerita perang tu lebih kepada isu-isu seperti kepewiraan, nak menggambarkan kepewiraan, ketokohan dan punca yang berkait dengan pertempuran tu. Jadi hal ini menjadikan deskripsi tu tak banyak maklumat kuantitatif peperangan. Dia agak terhad maklumat kuantitatif seperti jumlah askarnya, jumlah senjata ke. Yang itu maklumat tu agak terhad walaupun ada di sana sini. Okay. Di dalam kajian beberapa sarjana sebelum ini, terdapat ya beberapa kategori perang Melayu yang pernah dibincangkan. Pertamanya saya kutip kategori yang pernah digariskan oleh Datuk Muhammad Yusof Hashim. Misalnya telah menggolongkan perang Melayu ini kepada 4 kategori. Ya. Kategori yang pertama adalah peperangan antarabangsa, iaitu peperangan antara negeri-negeri atau kerajaan-kerajaan Melayu dengan kuasa asing. Contohnya macam peperangan Melaka dengan Siam, ya, sebagaimana yang banyak diperlihatkan dalam Sulalatul Salati, atau juga peperangan Johor dan Selangor dengan Belanda. Ini banyak diperlihatkan dalam Tufat An-Nafis contohnya. Kedua, peperangan di antara sesama negeri atau sesama kerajaan Melayu itu sendiri. Misalnya dalam Tufat An-Nafis ada mencatatkan kisah atau perang Johor dengan Siak dan Minangkabau, ataupun peperangan Kelantan dengan Terengganu dalam riwayat Kelantan, dalam naskah H. Marriott, dalam hikayat Sri Kelantan juga ada. Ketiga, peperangan di dalam negeri itu sendiri. Yang ini yang disebut perang saudara tadi tu, ya. Dan perang saudara ni yang paling banyak sebenarnya dalam manuskrip Melayu. Dalam hikayat Pahang misalnya, kita boleh baca konflik antara Wan Ahmad dan Wan Mutahir. Dalam Kenang-kenangan Selangor, yang ini karya Nadir, ya, menghuraikan panjang lebar tentang perang saudara di Selangor atau perang Kelang. Dan banyak lagi lah, ya, manuskrip yang memilih tema perang saudara ni di dalam naskah mereka, seperti Tufat An-Nafis, Tarikh Salasilah Negeri Kedah, apalagi hikayat Sri Kelantan, riwayat Kelantan, riwayat Terengganu, syair Tanah Melayu dan berbagai naskah yang lain. Dan yang keempat adalah peperangan bercorak penentangan atau kebangkitan. Yang mana perang yang ini, yang keempat ni, kalau kita lihat dah bermulalah bersangkut dengan konsep-konsep moden seperti nasionalisme, patriotisme, ya, semangat kebangsaan. Dan kita pun tahulah
Antara sekarang contohnya tahun lepas popular dengan filem Mat Kilaunya kan. Jadi cerita kisah kebangkitan pemimpin atau kebangkitan tokoh-tokoh tempatan seperti Tun Said, Tok Janggut, Abdul Rahman Limbong, Datuk Bahaman, Mat Saleh dan sebagainya. Dan ada juga kisah ini termuat dalam manuskrip, misalnya dalam Hikayat Pahang dan juga dalam karya sejarah peperangan Tok Janggut. Ada manuskrip yang menyentuh kategori keempat. Namun, wujud dia pertilihan bagi kategori ini. Jadi, saya rujuk juga satu kategori perang Melayu yang lebih mudah yang pernah dihuraikan oleh Profesor Datuk Abdullah Zakaria Ghazali yang membahagikan perang Melayu ini kepada dua, iaitu perang dalaman dan perang luaran. Perang luaran boleh dibahagikan kepada dua pula, iaitu perang di antara kuasa tempatan dengan kuasa asing, seperti antara negeri-negeri Melayu dengan Portugis misalnya, atau dengan Belanda, atau juga dengan British, dan perang di antara negeri-negeri Melayu sendiri, seperti Kelantan dengan Terengganu, Selangor dengan Perak, ya, di antara dua buah kerajaan. Manakala perang dalaman boleh dibahagikan kepada tiga. Perang yang pertama ni perang perebutan tahta atau terazi pemerintahan, yang ini yang banyak berlaku, ya, perang saudara. Pernah berlaku di Kedah, pernah berlaku di Kelantan. Yang kedua, perang menuntut bela, pernah berlaku misalnya di Kelantan kerana kakaknya dibunuh. Atau yang ketiga, perang menuntut kawasan. Dan ini bagi contohnya perang Kelang lah yang berebutkan wilayah Kelang tersebut. Jadi bagi tujuan perbincangan, ya, pagi ini, saya akan cuba melihat kepada beberapa buah manuskrip Melayu, manuskrip pensejarahan Melayu yang saya kira banyak memeliharkan aspek perang. Dan antaranya yang saya rujuk adalah Sulalatus Salatin, ya, yang mengandungi misalnya perang perampasan tahta yang berlaku antara Sultan Muzaffar dengan Raja Rokan, atau perang Portugis dengan Melaka yang kita tahu sejak 1509 hingga 1511 tu. Kemudian saya rujuk juga Tufat An-Nafis yang merujuk kepada perang saudara Raja Kecil dengan Raja Sulaiman, juga Opo Bugis lima bersaudara yang berlaku sekitar tahun 1708, ya. 1718 hingga 1722 dan berlanjut sampai 1740-an, ya. Kemudian saya rujuk sebuah karya Nadir, iaitu Kenang-Kenangan Selangor, yang memang fokus mencerita tentang perang saudara atau perang Kelang abad ke-19. Kemudian Hikayat Pahang juga menceritakan perang saudara antara Wan Ahmad dan Wan Mutahir, kedua-duanya putera Wan Ali, juga abad ke-19. Dan juga saya cuba rujuk kepada Hikayat Seri Kelantan yang banyak memerihalkan perang perebutan tahta antara adik-beradik itu yang tadi Dr. Wan sebut tu, antara adik-beradik, ya, keturunan daripada Long Yunus, dan juga perang antara Kelantan dan Terengganu. Jadi yang ini berlaku akhir abad ke-18 dan awal abad ke-19. Jadi pada masa yang sama saya juga cubalah, ya, merujuk kepada beberapa buah karya sokongan yang lain seperti Syair Tanah Melayu, manuskrip H. Marriott, ya, Hikayat Opu dan Menambun, Hikayat Johor serta Pahang, dan juga Syair Tanah Melayu. Di slide itu saya paparkan contoh-contoh lah manuskrip yang masih dalam tulisan Jawi, ya, yang boleh dirujuk seperti Sulalatus Salatin, Tufat An-Nafis, dan yang kanan sekali itu Hikayat Pahang. Sebenarnya ada beberapa lagi manuskrip pensejarahan lain yang pernah saya teliti dalam nak membicarakan hal ehwal perang ni. Tapi saya teliti secara dasar, ya, misalnya syair Perang Makassar, syair Sultan Maulana, Salah Silah Melayu dan Bugis, Hikayat Negeri Johor dan beberapa naskah lain. Tapi karya-karya itu saya tak masukkanlah dalam perbincangan hari ini sebagai contoh-contoh. Jadi untuk contoh-contoh tu saya pilih daripada yang saya senaraikan di slide tersebut. Kita masuklah, ya, kepada maklumat pertama yang boleh dicongkil dari manuskrip pensejarahan Melayu ini, iaitu corak peperangan.
ya, corak peperangan. Secara umum, corak peperangan dalam mana-mana tamadun dunia ni lazimnya mengikut kesesuaian masa, jumlah anggota tentera dan juga bentuk muka bumi lah yang terbabitnya dalam situasi perang tu. Dalam peperangan Melayu, manuskrip menggambarkan tentera Melayu biasanya cenderung menggunakan teknik bertempur secara bersemuka, close battle, ya, ataupun hadap menghadap. Tidak kira lah sama ada di darat maupun di perairan. Jadi contohnya, saya mulakan dengan Sulalatul Salatin menceritakan ketika berperang di Pasai, ini salah satu episod yang termuat di dalamnya, berhadapan kedua pihak rakyat itu sehingga berlanggar-langgaran. Itu contoh istilah yang digunakan yang menggambarkan situasi hadap-menghadap. Di dalam Tufaan Nafis, situasi ini lebih jelas, ya. Misalnya di dalam satu siri peperangan yang berlaku di Pulau Terempak dan Siantan, ya, pengarang menggambarkan pertempuran yang bermula dari jarak yang jauh dengan cara bedil-membedil meriam dan lela rentaka dari kapal perang atau dari kubu di daratan, berlanjutan apabila dua pasukan semakin rapat, lalu mula membedil satu sama lain menggunakan senapang dan penguras dalam jarak mendekat. Kemudian pertempuran menjadi lebih sengit bila askar-askar ini berhadapan antara satu sama lain, disebut bertempur tangan dan anggota badan. Selain menggunakan alat-alat senjata tradisional, kalau lihat di slide itu, saya petik daripada Tufaan Nafis, kemudian berapat, bercincangkan kelewang dan tikaman lembing. Kemudian berapat, bertikamkan keris pandak. Ada yang bertikaman, bercekap pinggang sama seorang. Maknanya bersilat lah ni, ya. Bersilat satu sama lain, berhadapan ketika berperang itu. Contoh lain bagi situasi hadap-menghadap ini juga kita boleh temui di dalam kenang-kenangan Selangor. Kenang-kenangan Selangor ni dia dia ada, yang ni saya rujuk pada Perang Kelang siri pertama sebab Perang Kelang ni dia ada 3 siri semuanya. Dikatakan tentera dari kedua-dua belah pihak bertempur di tanah lapang antara kedua kubu. Jadi keberanian tentera Melayu itu kita dapat lihat apabila mereka ni menyerbu kubu lawan secara berdepan. Seperti saya sebutkan, ya, di sini tembakan antara dua pihak ini hadap-menghadap hanya pada jarak kira-kira 10 atau 15 depa sahaja. Dia menembak tu tapi pada jarak yang dekat. Sana tembak, sini tembak. Hadap-menghadap mereka walaupun pakai senjata bedil. Satu lagi contoh yang menarik di dalam hikayat Pahang. Ini saya ada paparkan di slide itu. Menurut manuskrip ini, bertentanglah kedua pihak, lalu berperanglah sebelah menyebelah, kiri kanan hilir. Bunyi senapang meriam seperti garam di rindang. Apatah lagi tempik sorak sebelah menyerah, sebelah menyebelah mengarus awan, selangkah but sekali. Atau juga saya petik dalam slide itu merujuk kepada perang yang sama, ini perang saudara Pahang di dalam syair Tanah Melayu. Ini dia dalam bentuk syair lah, ya. Jadi rakap syair itu saya petik. Bersaf-saf keluar ke medan, kedua pihak lalu berhadapan, hulu balang panglima berlompat-lompatan seperti harimau lepas tangkapan. Jadi keterangan-keterangan yang saya paparkan ini secara jelas menunjukkan situasi perang hadap-menghadap dalam kalangan tentera Melayu. Dalam arti kata lain, beranilah, ya, orang Melayu itu dalam berperang kerana mereka macam tak kira ni hidup mati, sanggup terus menyerbu pihak lawan secara hadap-menghadap. Ya. Terusnya, maklumat lain yang boleh dicongkil dari manuskrip adalah kepimpinan pasukan tentera. Ya, kepimpinan pasukan tentera, tak lengkap tajuk saya tu, ya, tentera. Tenter je tinggal tu, tertinggal A-nya. Okey. Bila berbicara tentang kepimpinan ini, pertama dapat dibuktikan penglibatan seseorang pemerintah kerajaan itu ada kalanya juga sebagai ketua pasukan perangnya. Misalnya di dalam Sulalatul Salatin yang menyebut peranan Sultan Muzaffar Shah masa mengetuai angkatan menyerang Istana Melaka bagi menggulingkan Raja Rokan, ya? Atau Sultan Mahmud Shah
dan Sultan Ahmad dalam siri peperangan menentang Portugis. Pada abad ke-18 pula, Tupak An-Nafis menonjolkan peranan Raja Kecil sebagai ketua pasukan tentera. Tenteranya yang kebanyakannya terdiri daripada askar-askar Siak, askar Minangkabau dan juga orang laut. Tapi kalau di Selangor, kita lihat Sultan Abdul Samad ternyata tidak terlibat sama sekali dalam perang Kelang. Dia ambil sikap berkecuali. Mana yang menang itu yang dia sokong menurut salah satu sumber. Manakala di dalam hikayat Pahang, Wan Ahmad misalnya biarpun tidak mengetuai pasukan tentera, namun Wan Ahmad termasuklah juga Wan Mutahir di pihak lawan tu menjadi tulang belakang yang amat penting dalam memastikan persediaan angkatan tentera mereka. Malahan ada ketika kalau kita lihat dalam hikayat Pahang tu, Wan Ahmad telah menyamar sebagai tentera biasa dan turun padang ke medan perang untuk melihat keadaan tentera-tenteranya. Jadi saya bacakan sedikit menurut hikayat Pahang. Berangkatlah bersiap dan berhias pakaian. Wan Ahmad ni lah berangkatlah bersiap dan berhias pakaian seperti hulu balang, menyandang pedang, memikul senapang. Sangat hebatnya hamba pandang. Tiada dua bandingnya. Berangkat dekat pada tempat yang berperang besar itu, tengah berjalan berjumpa dengan orang membawa orang luka. Dia sendiri turun padang, dia sendiri melihat orang-orang yang luka dan dibawanya bersama menyelamatkan mereka. Jadi walaupun dalam beberapa situasi disebut raja atau pemerintah yang mengepalai pasukan tentera, namun manuskrip Persediaan Melayu turut membuktikan bahawa telah wujud organisasi kepimpinan pasukan tentera dengan tercatatnya jawatan-jawatan atau pangkat-pangkat perang yang tertentu. Malah kalau kita membuat perbandingan secara keseluruhan, terdapat persamaan gelaran atau nama jawatan perang ni di negeri-negeri Melayu lah, termasuk di Johor, di Pahang, di Selangor, Kelantan, Terengganu dan negeri-negeri yang lain. Jadi kalau saya rujuk di dalam manuskrip atau sebenarnya karya Nadir lah Kenang-kenangan Selangor, ditemui catatan jawatan-jawatan perang seperti Imam Perang, Panglima Perang Kiri, Panglima Perang Kanan dan sebagainya. Dan selain itu ada juga disebut pangkat Panglima Garang. Dalam Kenang-kenangan Selangor disebut Panglima Garang yang juga digelar sebagai Panglima Muda Seri Handalan. Panglima Muda Seri Handalan. Sebab orang yang menjawat atau memegang title Panglima Garang ni biasanya orang yang paling handal dalam menggunakan senjata. Kemudian hikayat Pahang juga menyebut banyak sekali gelaran dan pangkat di dalam perang Melayu ini. Seperti kalau lihat di dalam slide itu saya ada senaraikan, misalnya ada gelaran Panglima Hitam, Panglima Muda, Panglima Besar, Panglima Perang Kanan, Panglima Perang Kiri, Panglima Raja, Panglima Tapak, Panglima Bebas, Panglima Kota Berjalan dan tentu yang paling utama Panglima Imam Perang, Imam Perang. Selain itu, kalau kita lihat dalam hikayat Pahang, turut dimasukkan upacara penganugerahan gelaran beberapa kali. Misalnya, yang saya petik ini adalah Perang Pahang tu panjang juga satu episod yang panjang, ada 3 siri. Jadi siri yang pertama digelar Perang Kemaman. Jadi sebelum bermula Perang Kemaman tu, Wan Ahmad membuat satu upacara penganugerahan pangkat kepada pemimpin-pemimpinnya. Dan ini yang saya petik kalau saya bacakan. Pihak orang-orang raja, Encik Komeng bergelar Imam Perang Raja. Encik Endut digelar Panglima Raja. Encik Talib Panglima Laut Hitam. Ngasuh digelar Panglima Dalam. Bahaman digelar Panglima Kakap. Panglima Tunggal, Panglima Hitam, Panglima Muda dan pihak kepala orang Kebaman, Said Idrus, Raja Muda, Wan Dagang dan banyaklah kepala-kepala Hulu di bawahnya. Ini semua gelaran yang diberikan kepada kepimpinan pasukan tentera. Dan episod penganugerahan seperti ini, kalau kita tengok banyak kali, bukan sekali, beberapa kali diperlihatkan atau direkodkan di dalam hikayat Pahang, bukan sahaja di sebelah pihak Wan Ahmad, tetapi juga di sebelah pihak Wan Mutahir. Kita teruskan.
Demikian juga kalau kita lihat kepimpinan pahlawan Bugis seperti yang dicatat di dalam Tufat An-Nafis. Saya bacakan sedikit petikannya. Tapi sebab Tufat ni dia sebuah karya yang pro Bugis. Jadi kalau kita lihat banyaklah nama-nama wataknya dalam kalangan masyarakat Bugis ya. Jadi Daeng Menampuk dan Daeng Sorong dan Daeng Mantuk adalah yang dijadikan kepala perangnya ya oleh Daeng Perani iaitu saudara Daeng Merewah. Kerana Jayaputra ni dia dah ada gelar lah ya seolah-olah raja di dalam perang. Adapun Opu Daeng Celak ialah seolah-olah panglima besar di dalam peperangan. Adapun Opu Daeng Menambun dan Opu Daeng Kemasi seolah-olah panglima perang kiri dan raja itu adalah jadi hulu balang yang lain akan tempat segala raja-raja itu mengambil mesyuarat. Jadi memang satu tradisi setiap pemimpin itu diberikan jawatan-jawatan kepimpinan apabila mereka menghadapi satu-satu peperangan. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, sekalipun naskah atau manuskrip pensejarahan Melayu ini memaparkan kewujudan pangkat-pangkat kepimpinan di dalam perang, namun sebenarnya sukar untuk kita melakarkan satu organisasi yang tersusun bagi kita nak faham skop bidang kuasa setiap pemimpin ni. Apatah lagi kalau kita nak susun atur corak kepimpinan tersebut ya, mengikut kekananannya ke ataupun mengikut hierarki ketinggian kuasa ke, sukar sebab maklumat tu tak begitu banyak atau tak begitu jelas di dalam manuskrip pensejarahan Melayu. Cuma apa yang pasti kepimpinan Melayu dalam perang telah wujud ya, dan saya percaya satu pengagihan kuasa sudah pun dipraktikkan untuk menghadapi satu-satu konflik. Jadi bermaksud orang Melayu ni tidaklah berperang membabi buta, tetapi ada dia punya susunannya yang tertentu dan bidang kuasa kepada pemimpin-pemimpin mereka. Mungkin ada manuskrip Melayu dari genre lain yang memaparkan tentang peranan pemimpin-pemimpin perang ni, tapi itu di luar daripada kajian saya lah. Kerana yang saya rujuk adalah manuskrip pensejarahan dari genre sastra sejarah. Jadi selain daripada itu, saya lihat kalau sampai hari ini pangkat-pangkat yang saya sebut ni ada yang masih wujud. Ya, misalnya pangkat panglima perang raja, panglima perang kiri, panglima perang kanan di istana masih ada. Jadi saya kira asas fungsi dia masih sama, cuma mereka sekarang tak turun berperang lah ya, tapi dia adalah satu title yang diwarisi sejak pada abad-abad sebelumnya. Berikutnya adalah unsur-unsur yang kita boleh kaitkan dengan elemen helah, strategi ataupun taktik orang Melayu ini di dalam peperangan. Helah ni sebenarnya merupakan satu elemen penting dalam strategi perang. Jadi kalau saya lihat contohnya episod yang tak asing lagi bila kita rujuk kepada Sulalatul Salatin, antara contoh strategi kebijaksanaan Bendahara Paduka Raja Tentera ketika memimpin pertahanan perang menghadapi Siam. Kalau kita lihat dalam Sulalatul Salatin ni episod ni sangat popular kan, saya rasa semua kita maklum. Misalnya Tuan Perak mengarahkan pada sebelah malamnya semua pohon bakau, pohon sirih, pohon tumu, pohon api-api dan segala pohon kayu itu sekaliannya diikat dengan puntung api kan, ataupun jamung ataupun kita panggil obor ya, sehingga bila tentera Siam lihat, mereka rasa terpedaya ya, mereka merasakan begitu menyangkakan begitu ramainya tentera Melaka sebanyak mana mereka lihat api-api itu di tepi pantai. Sampai kan disebut Awi Dicu panglima perang Siam itu digambarkan di dalam Sulalatul Salatin berkata, terlalu amat banyak Melayu itu, tiada terbilang lagi. Jikalau ia datang, apa jadinya kita? Sedangkan sebuah perahu tadi lagi tiada terlawan oleh kita. Sebab sebelum tu ada episod sebuah perahu yang lebih berani dan sebelah malamnya dilihat banyak pula api ya, di sekitar pantai. Jadi mengalah Awi Dicu, takut dia dengan helah tersebut, dengan kebijaksanaan tersebut, lalu mereka berundur.
Jadi Helah yang lahir dalam peperangan ini juga sebenarnya bukti kebijaksanaan lah, ya, kebijaksanaan pemimpin perang Melayu. Contoh lain yang saya kira menarik, ya, untuk saya paparkan pagi ini adalah bila Sultan Salatin memperlihatkan atas inisiatif Sultan Mansur satu utusan perdamaian dihantar ke Siam. Ya, kerana sebelum tu Siam dengan Melaka lama berkonflik kan pada era-era Sultan yang awal, zaman Parameswara, zaman Megat Iskandar, zaman Sultan Muhammad dan seterusnya. Maka Sultan Mansur mengambil inisiatif untuk membuat perdamaian. Jadi dalam episod perdamaian inilah beberapa unsur kebijaksanaan dipamerkan. Pertama dari episod ini kita boleh lihat bijaknya seorang raja yang memikirkan perlunya berdamai antara dua kerajaan supaya dapat mengelak lebih banyak kemusnahan dan juga kematian, ya, atau korban jiwa. Namun pada masa yang sama, baginda juga bijak memikirkan bahawa utusan itu jangan sampai merendahkan status baginda dan kerajaan. Jangan sampai jatuh. Jadi salam jangan, sembah jangan, kata Sultan Mansur. Kedua, digambarkan juga betapa bijaknya pembesar terkanan kerajaan, iaitu Bendahara Paduka Raja Temperak lah, ya, mengarang satu warkah utusan kepada Raja Siam supaya tidak sehingga merendahkan raja. Jadi walaupun maklumat lanjut isi kandungan surat itu tidak diberikan, tetapi menunjukkan bijaknya Temperak untuk mengarang ayat-ayat sehingga tidak merendahkan rajanya. Dan ketiga, digambarkan pula betapa bijaknya tindak tanduk utusan Melaka tu. Duta Melaka yang dihantar ke Siam tu iaitu Tun Selanai dan Menteri Jana Putra, ya, Menteri Jana Putra di Siam. Segala perlakuan mereka itu juga menunjukkan kebijaksanaan dalam menyelesaikan konflik perang. Okey. Selain itu, dalam beberapa buah manuskrip Melayu, pengarangnya menggambarkan kebijaksanaan tentera Melayu dalam merangka strategi maupun taktik dalam peperangan. Saya ambil contoh dalam Tufaq An-Nafis, ada menggambarkan satu strategi serangan ketika perang Johor Siak ni, ketika Bugis dalam rancangan menyerang kubu Raja Kecil di Pulau Bayan, pemimpin Bugis merencanakan satu kumpulan tentera membedil kubu Pulau Bayan tanpa henti dengan tujuan menarik perhatian Raja Kecil supaya mereka ni bertumpulah kepada askar atau tentera yang sedang menyerang ni dan mereka ikut, ya, tentera-tentera yang sedang menyerang ni. Tapi pada masa yang sama ada kumpulan kedua yang menyusul di sebalik pulau secara senyap-senyap. Dan apabila kapal-kapal Raja Kecil keluar dari kubu Pulau Bayan tu, kononnya nak attack kumpulan pertama yang menyerang tu, mereka kemudian dibedil dari arah yang bertentangan. Jadi tindakan ini diperlihatkan dalam Tufaq An-Nafis berjayalah mengkucar kacirkan barisan pertahanan Raja Kecil. Dalam Tufaq An-Nafis juga ada dipaparkan strategi peperangan Bugis di perairan. Apabila mereka menggunakan kapal besar sebagai induk pertahanan, manakala sampan tentera Raja Kecil, mereka menggunakan kapal besar sebagai induk pertahanan, manakala sampan dan perahu kecil sebagai umpan. Jadi ini juga satu strategi. Hasilnya, bila sampan-sampan tentera Raja Kecil mara mengejar sampan-sampan kecil tadi dan attack sampan-sampan kecil tadi, jadi sampan-sampan itu berundur. Jadi menyangkakan mereka ni dah berjaya lah mengalahkan pihak lawan, tentera-tentera Raja Kecil pun mara ke depan. Tetapi sebenarnya Bugis menghirit sampan-sampan tentera Raja Kecil itu membawa mereka dekat dengan kapal besar induk tadi. Sebab kapal besar induk tu sedang bersembunyi, berselindung di sebalik pulau. Jadi bila dah begitu hasilnya, kapal besar induk itu pun seranglah atau membedil kembali sampan-sampan Raja Kecil. Saya bacakanlah, ya, saya bacakan petikan tu, ya, supaya kita nampak sikit. Tatkala datang sampan-sampan Raja Kecil dilawan Bugis dengan sampannya. Kemudian sampan Bugis pun undur perlahan-lahan, diikut juga oleh sampan orang Minangkabau, disangkanya Bugis tewas.
Maka apabila sampan-sampan Bugis dekat dengan perahu besarnya, maka ia berlindung di belakang perahu besarnya. Maka perahu besar yang mara melawan sampan itu sebab ia tiada berpendarat, maknanya dia tidak diturunkan, dia punya apa tu berpendarat tu, apa tu sauhnya tu tak diturunkan, jadi dia bergerak, lalu dibedilnya dengan meriam dan lela serta dengan peluru penabur. Maka banyaklah sampan raja kecil rosak sebab senapang berlawan dengan meriam. Ya, Syadan apabila perahu besar raja kecil melihat sampan-sampannya berlawan dengan perahu besar Bugis, dibedilnya dengan meriam. Maka kena kawan-kawannya sendiri sebab kawan-kawannya atau sampan-sampan kecilnya berada di tengah-tengah. Jadi habis binasa sampan-sampan raja kecil. Dia tewas raja kecil pada hari itu. Jadi teknik ini juga boleh dikatakan salah satu strategi untuk mengalih fokus pihak lawan. Ya. Banyak lagi lah sebenarnya contoh-contoh lain yang saya tak bacakanlah semuanya pagi ini. InsyaAllah kalau nanti ada usaha untuk pembukuan kumpulan kertas kerja tu, akan saya masukkanlah contoh-contoh teknik-teknik sebegini daripada manuskrip-manuskrip yang dulu. Ya. Baik, tentera perempuan, tentera Melayu juga dilihat mempunyai persediaan tertentu dalam susunan barisan pertahanan dan keselamatan. Sebab tu ditemui catatan tentang tentera Bugis di dalam tempat Anafis ni yang sentiasa bersiap siaga setelah berjaya menawan kembali Johor dari Raja Kecil. Misalnya dicatatkan 40 orang juak yang baik-baik diberi seorang sebuah sampan dan berjaga sepanjang laut. Jadi sebelah malamnya, setiap sampan itu dinyalakan api atau obor, malah dibunyikan gendang dan tawak, dan berkayunglah sampan-sampan itu bergilir tanpa henti dari lubang ke terkulai seterusnya ke penyengat berulang alik. Sebab lubang, terkulai dengan penyengat ni adalah pulau-pulau yang berada di hadapan ibu kota Riau. Jadi strategi ini kita yakin dapat pertama menjaga keselamatan, dan keduanya menakutkan pihak lawan supaya tidak sehingga masuk ke perairan Riau. Lain contoh strategi susunan barisan tentera, misalnya kita boleh lihat dalam hikayat Pahang, pengarang beberapa kali menggambarkan pasukan tentera Melayu ini diagihkan ya dengan tersusun dalam kumpulan-kumpulan tertentu. Misalnya saya bacakan petikannya, di sebelah kanan Panglima Perang kepalanya melanggar, dan Imam Perang Raja dan Panglima Raja, Panglima Dalam serta sekalian Panglima-Panglima. Itu satu. Dan di sebelah kiri, Hilir Wan Daud, Tok Kaya Lipis dan Imam Perang Rasu kepala melanggar. Maknanya pasukan ini dibahagikan kepada dua, kiri dan kanan. Juga itu salah satu strateginya. Dan ada kala strategi pengagihan pasukan serangan itu diagihkan mengikut aliran sungai. Ya, contohnya disebutkan Imam Perang Rasu di sebelah darat, Panglima Perang di tengah, Imam Perang Raja di tepi sungai. Jadi ada 3 pasukan pula atau disebut 3 saf yang bergerak dalam satu-satu serangan. Satu lagi yang menarik adalah bagaimana pengarang hikayat Pahang ada menunjukkan beberapa taktik dalam perang Melayu Pahang. Taktik ini diperlihatkan sama ada secara penipuan atau muslihat, ya, atau juga kreativiti. Kreativiti sebuah pasukan. Contohnya ada peristiwa serang hendap secara muslihat untuk menangkap individu penting di pihak musuh tu, dilakukan strategi yang tertentu. Atau juga ada contoh episod usaha menggali lubang atau terowong sehingga lubang itu digali-gali sehingga ke bahagian bawah kubu pihak lawan, lalu dimasukkan ubat bedil, lalu diletupkan dan musnahlah kubu pihak lawan. Juga ada cara begitu. Selain helah-helah seperti yang saya sebutkan di atas ni, pengarang manuskrip turut menyebut tentang amalan membunyikan peralatan muzik semasa episod serang menyerang. Jadi antara alatan muzik yang selalu disebut seperti gong, gendang, serunai dan tawak. Ya? Dan diyakini ada 3 fungsi utama. 3 fungsi utama alat muzik. Pertama, pasti jadi pemangkil lah atau menaikkan semangat perjuangan askar-askar ni. Bila mendengar muzik itu bunyinya kuat macam tu, menaikkan semangat. Kedua, bunyi-bunyian ini juga dipercayai dapat mengatur tertib atau langkah pejuang.
Khususnya bagi tentera-tentera yang perlu mengayuh, ya, mendayung, maaf saya, mendayung. Jadi dengan rentak-rentak muzik ini, dayungan mereka lebih tertib dan lebih laju pergerakannya. Dan ketiga, seperti yang disebut oleh pengarang hikayat faham, bunyi-bunyian ini bertujuan untuk memberi garang. Dalam hikayat faham disebut memberi garang. Bermaksud secara psikologinya, bunyi-bunyian yang kuat tersebut dapat menggerunkan pihak lawan yang mendengarnya. Jadi contohnya, Tufat An-Nafis ada mencatatkan, raja kecil dalam pelayaran perangnya membawa bersama gong gendang serunai dan tawa. Manakala di Pahang, beberapa kali Angkatan Tentera Wan Ahmad maupun Wan Mutahir membunyikan gong gendang dan serunai untuk memulakan perjalanan dan melancarkan serangan. Ini ada dalam hikayat Pahang dan juga syair Tanah Melayu, ya. Okey, selain daripada elemen-elemen yang tadi tu, kekuatan pertahanan Melayu juga dapat dilihat melalui taktik kepungan. Tadi moderator kita ada sebut tentang kepung, ya, kepungan. Sama ada kepungan ke atas kubu, ke atas kota ataupun kapal pihak lawan. Jadi kepungan ni kadang-kadang berlangsung sehari dua hari, tetapi tidak dinafikan ada juga yang berlangsung sampai berbulan-bulan namanya. Contohnya dalam Perang Kelang, dalam kenang-kenangan Selangor ada menyebut Raja Mahadi telah mengepung gedung Raja Abdullah atau gudang Raja Abdullah dan mengawal dari atas bukit sehingga tiada bahan makanan lagi yang boleh dibawa masuk. Jadi apabila kapal bantuan bekalan tiba di Pengkalan Batu tu di bandarnya selepas Kuala Sungai itu, mereka bukan sahaja tak dapat masuk, malah ditembak dari tebing-tebing dan dari atas bukit. Jadi akibat daripada pengepungan inilah perang ni berlangsung hampir setahun, ya, sampai pihak Raja Abdullah ni putus makanan. Dan Raja Ismail, anaknya Raja Abdullah tu, terpaksa menghantar surat mengaku kalah, menyerah kalah dan memohon dibenarkan keluar daripada Kelang. Jadi bab kata Dr. Wan tadi, mereka ni menyerah kalah tapi mereka tak dibunuh. Kerana dalam perang orang Melayu mereka tak seboleh mungkin tak mahu membunuh orang yang mereka tentang itu. Hanya mahu mereka menyerah kalah. Ya. Baik, dalam siri berikutnya yang melibatkan Tengku Kudin juga, ya, Tengku Kudin mengepung pula Raja Mahadi. Sebagaimana dalam kenang-kenangan Selangor, saya bacakan sedikit, maka tiada beberapa bulan sahaja lamanya terlingkunglah kota dan gudang serta sekalian kubu-kubu pihak Raja Mahadi hingga tiada dapat membawa barang-barang makanan masuk. Malahan bagi memastikan kapal-kapal besar yang membawa makanan ini tidak terlepas masuk, rantai besi, ya, mereka menggunakan rantai besi direntangkan dari seberang sungai ke seberang sungai sana. Jadi dengan cara merentangkan rantai besi itu, sampan besar tak boleh lepas. Tak boleh lepas memudiki sampai ke hulu tu, dan kadang-kadang tersangkut pula di rantai itu. Jadi tak dapat bawa masuklah bekalan bantuan sama ada makanan ataupun peluru. Yang boleh lepas hanya sampan-sampan kecil. Itu pun menyelinap pada sebelah malam. Kalau lepas, kadang-kadang biasanya tak lepas juga kerana di sebelah malam pun tentera sentiasa bersiap sedia di kubu-kubu mereka. Ya. Dan kalau kita lihat beberapa kalilah taktik ini digunakan dalam Perang Kelang. Bukan sahaja nak melumpuhkan pihak lawan dengan kepungan tu, malah mereka dapat rampas juga kapal-kapal yang ditahan. Okey, sebuah manuskrip ada mencatatkan begini, ya. Ini saya ambil contoh yang berlaku di Kelang juga. Maka sekalian mereka di Batu Tabur tiadalah daya upaya lagi. Kurus, masing-masing tiada makan. Ada yang 20 hari, ada yang 15 hari, tiada merasa nasi. Untunglah garam banyak, boleh rebus-merebus, katanya. Dia menggambarkan keadaan tentera di Kelang pada waktu itu. Tapi yang ini merujuk kepada hikayat Pahang, ya, kerana dalam hikayat Pahang pun ada kisah episod Perang Kelang. Jadi kalau bagi Perang Pahang pun sama, ada strategi pengepungan. Misalnya Wan Ahmad ada mengepung Kuala Endau, juga menyebabkan keputusan bekalan makanan sampai dikatakan masyarakat di situ makan sagu sahaja. Sebab dah habis tu tak boleh bawa masuk beras, dia makan sagu sahaja. Manakala dalam Tufat An-Nafis pun sama, menggunakan istilah lengkung
Ya, kepungan itu disebut lingkungan, kapal-kapal atau kota di lingkung. Saya teruskan ya Dr. Wan, ada masa lagi kan? Okey. Satu kebiasaan dalam peperangan Melayu juga, individu atau kumpulan yang berperang menjemput pihak lain atau juga sebenarnya berusaha mendapatkan bantuan atau sokongan dari luar untuk memperkukuhkan pertahanan masing-masing. Terdapat beberapa kategori pihak luar yang sering turut serta dalam satu-satu peperangan. Ya. Pertamanya, tanah jajahan. Yang ini kita sedia maklum bahawa sejak abad 15 lagi, Sulaiman Salatin menggambarkan memandangkan Melaka ni sebuah kerajaan yang besar dengan empire-nya yang luas, maka bantuan ketenteraan adalah dari tanah jajahan. Ya, jadi menurut Sulaiman Salatin, kalau kita lihat masa mereka menghadapi serangan Siam itu, ada dia katakan begini, maka setelah baginda mendengar khabar itu, maka baginda menyuruh menghimpunkan segala rakyat di Teluk Rantau. Maksud di semua tanah jajahan lah, mudik ke Melaka. Maka berkampunglah sekaliannya ke Melaka. Maka Tuan Perak pun mudik ke Melaka membawa orang Kelang dengan segala anak bininya sekali. Jadi Seri Udana memimpin angkatan dari Siak, turut membawa angkatan manusia dari Merbau kerana Merbau wilayah pegangannya. Laksamana membawa tenaga manusia dari Sungai Raya dan semasa di Pahang, semasa Pahang diserang Ligor, Sungai Raya juga dibawa bersama dalam ketenteraan, barisan ketenteraan mereka. Jadi yang ini banyak contoh-contoh sumbangan tanah jajahan dalam pasukan tentera. Tapi kita tak nafikan jugalah, ya, misalnya Baros, di Baros pernah menyebut berbanding askar upahan dan askar tanah jajahan, askar orang tempatan adalah tenaga manusia yang paling setia dan berkomitmen tinggi dalam pertahanan. Sebab askar tanah jajahan, dia boleh melengah-lengahkan bantuan. Manakala askar upahan, dia boleh berpaling tadah apabila pihak lawan memberi upah yang lebih besar kepada mereka. Jadi akhirnya yang setia hanya askar tempatan sahaja. Okey, jika dirujuk dalam Tufaq An-Nafis pula, strategi mendapatkan bantuan luar ini banyak dikaitkan dengan mereka yang mempunyai pertalian saudara. Ya. Opu-opu Bugis digambarkan kerap memohon bantuan daripada saudara-saudara mereka yang ramai di Selangor. Manakala Sultan Sulaiman pernah memohon bantuan daripada bapa saudara baginda di Pahang, Bendahara Pekok. Ya. Atau Bendahara Tuan Abdul Jamal lah. Lain-lain contoh seperti persengketaan adik-beradik putera-putera Raja Kecil yang bernama Raja Alam dan Raja Mahmud. Bila mereka bertikai berebutkan tahta, mereka mendapatkan bantuan daripada Sultan Sulaiman, bapa saudaranya. Jadi bantuan daripada saudara memang banyak yang kita akan temukan. Yang ketiga adalah bantuan dari raja atau kuasa Melayu yang lain. Di Kelantan misalnya, manuskrip H. Marriott mencatatkan usaha Long Yunus mendapatkan bantuan dari Sultan Terengganu untuk berada di Kelantan. Jadi kalau kita tengok naskah ni, 3 kali Sultan Terengganu atau Sultan Mansur mempersiapkan angkatan perang untuk dihantar ke Kelantan. Manakala hikayat Sri Kelantan juga memuatkan beberapa kali pemimpin-pemimpin di Kelantan ni mendapatkan bantuan daripada orang Cina di Ganas, daripada Siak maupun daripada Patani kalau di pihak Terengganu. Kalau di Selangor, Raja Ismail, anak Raja Abdullah itu dan adiknya Raja Empit, mereka banyak mendapatkan bantuan daripada Kepulauan Riau, ya, daripada suku-suku Retih, Igal, Manda ataupun masyarakat di Pulau Buru. Sebab mak mereka tu adalah orang dari Kepulauan Riau. Manakala kalau kita tengok dalam siri perang itu yang berikutnya, Tunku Kudin juga datang untuk memberi bantuan. Tunku Kudin ni dari Kedah kan, datang memberi bantuan yang membawa bersama 500 bala tentera dan berpuluh-puluh buah perahu menaiki kapalnya yang bernama Rembau. Itu nama kapal Tunku Kudin. Ya. Dan Tunku Kudin juga kalau dalam perang Kelang dia juga dapatkan bantuan daripada Pahang. Manakala dalam perang saudara Pahang,
kita boleh lihat dengan jelas Wan Ahmad mendapatkan bantuan daripada Baginda Omar, Sultan Terengganu. Manakala Wan Mutahir mendapatkan bantuan dari Johor, daripada Maharaja Abu Bakar, yang juga sudah menjadi saudaranya. Dan bantuan luar juga, yang keempat ini kita boleh kaitkan juga dengan bantuan dari kuasa asing lah ya. Misalnya Tengku Pudin masa Perang Kelang tu dia ada dapatkan bantuan kerajaan British. Sampai kerajaan British menghantar kira-kira 100 orang Sing, sepoi Sikh ya, dari Singapura dalam Perang Kelang. Terusnya, saya teruskan Dr. Wan ya. Ya, ya. Saya teruskan ya. Ada masa lagi ya? Boleh. Saya bagi 5 minit lagi, Doktor. Oh, 5 minit. Baik. 5 minit lagi. Ya. Baik, seterusnya adalah saya akan memperkatakan tentang kubu, benteng ya, dan kota. Pada mana kota ni bermaksud pekan atau bandar dan juga pusat pemerintahan. Dan dalam konteks ini merujuk kepada binaan lah ya, yang melingkungi istana dan sekitarnya. Walau bagaimanapun binaan dan penggunaan benteng dari tembok batu ni saya nak mengatakan bahawa sudah pun meluas ya, sejak zaman Melaka lagi, dan tembok batu ini juga kemudiannya digunakan di negeri-negeri Melayu yang lain seperti Johor, Kedah, Selangor, Perak dan sebagainya. Tapi untuk contoh ni saya petik catatan Sulalatul Salatin seperti di slide itu, ada menyebut tentang binaan kota semasa pemerintahan Sultan Alauddin, Sultan Johor yang pertama tu ya. Dia nak mendirikan tapak awal kota kerajaan Johor, disebut Syahdan akan negeri pun sudahlah dengan kotanya dan tariknya yang dari hilir hingga Sungai Keting yang dari hulu Sungai Johor. Atau contoh lain ketika Sultan Alauddin Yayat Shah II ya, minta diperbuat juga negeri di Pasir Raja. Perbuat negeri itu maknanya nak perbuat kota lah ya. Maka dikerjakan oranglah segala rakyat menebas Pasir Raja. Setelah sudah maka diperbuat segala orang besar-besar negeri berkota. Kayu Kuling, Sungai Riun tariknya. Ini tak nafikanlah contoh-contoh lah beberapa kota-kota yang ada, walaupun tak semuanya disebut di dalam manuskrip ya. Kita tahu setiap negeri-negeri nampaknya ada kota-kotanya yang tertentu. Seterusnya saya sentuh sedikit tentang kubu. Kubu merupakan juga salah satu strategi pertahanan, dan teknik perkubuan ni banyak ya kita boleh dapat, misalnya dalam kenang-kenangan Selangor yang disebut lokasi-lokasi ya, tempat kubu itu dibina ya. Contohnya kubu orang Bugis di Gudang Raja Abdullah, manakala kubu orang Batu Bahara berdekatan kota Raja Mahadi. Walaupun jarak antara satu kubu dengan kubu berikut pihak lawan tu suku batu sahaja jaraknya ya. Manakala selepas Raja Ismail tewas, lebih banyak kubu-kubu didirikan di sepanjang Sungai Kelang dan sebahagian besar dalam negeri Selangor itu juga ya. Misalnya di Sungai Pinang, Bukit Kuda, Simpang Lima dan sebagainya. Malahan dikatakan pengikut Raja Ismail membina kubu-kubu di sekeliling kota Mahadi. Okay, karya ini kenang-kenangan Selangor ini turut memperihalkan binaan kubu ya. Seperti contoh ya, kubu di Sungai Pinang yang dibina dari batang-batang kelapa, dikerat sedepa setiap satunya, disusun 3 hingga 4 lapis dengan ketinggian lebih kurang 4 kaki. So ada dia punya gambaran binaan kubu itu. Dan disebut ada juga dinyatakan kubu yang dibina dengan batang pisang. Namun kubu ni tak efisien ya, kerana tembus peluru. Lepas tu dibubar dan dibuat kubu yang baru. Jadi begitu jugalah dalam hikayat Pahang pun ada tentang binaan kubu di sepanjang Sungai Bera. Ya, kemudian ada juga disebut kubu-kubu di dalam Tumpaan Nafis dan banyak lagi. Saya teruskan dengan peralatan sebab tidak lengkaplah ya meneliti dan memahami peperangan Melayu ni tanpa kita memahami atau mengenali unsur-unsur peralatan yang digunakan. Yang pada saya peralatan ni kita boleh lihat 3 perkara: pengangkutan, persenjataan dan juga bentuk dia punya kostum yang digunakan.
Baik, pengangkutan pertamanya saya nak sentuh tentang Sulailatul Salatin yang banyak menyebut tentang gajah sebagai pengangkutan perang. Ya, sebab dalam Sulailatul Salatin pun dia ada aktiviti menjerat gajah, ada pangkat bomo gajah, ada penjinak gajah dan juga ada panglima gajah. Jadi membuktikan binatang ini sangat penting sebagai satu unsur dalam peperangan. Gajah juga dipercayai berfungsi untuk mengangkut senjata, malah gajah tu jadi senjata tempur. Ya, jadi adalah beberapa peristiwa yang mengaitkan gajah di dalam Sulailatul Salatin, begitu juga di dalam hikayat Seri Kelantan. Selain daripada itu, kuda juga digunakan bersekali ya bersama dengan gajah di dalam beberapa peperangan, misalnya di Melaka dan juga di Kelantan. Manakala bagi pertempuran di air, kita boleh lihat pengangkutan utama itu sekali kapal. Jadi terdapat pelbagai jenis kapal seperti skuna, kapal api roda lambung, kapal pinas, perahu nadir, sekoci layar. Malah setiap satu kapal-kapal besar ni ada nama-nama khas dia. Contohnya kapal roda api Raja Abdullah dipanggil Kimbol, ataupun sekunanya dipanggil Gajah Tunggal. Perahunya dipanggil Pocket. Kapal pinasnya dipanggil Seri Putar. Dia nama-nama khas yang tertentu. Demikian juga di Pahang terdapat istilah-istilah yang merujuk kepada kapal-kapal ini seperti gunboat, schooner, perahu, tongkang dan sebagainya. Juga diberi nama-nama khas lah seperti dan lengkung, singa geruda, rakit balai gambang dan sebagainya. Okay. Kemudian senjata. Untuk maklumat ya, gambar yang saya paparkan ni hanya untuk tujuan hiasan ya, tidaklah betul-betul spesifik begitu bentuknya sebab saya bukanlah orang yang arif tentang teknik persenjataan ya. Jadi saya kira kita kena dapatkan maklumat daripada mereka yang benar-benar pakar tentang senjata lah untuk tahu rupa bentuk dan tata cara penggunaan senjata. Jadi bila bercakap tentang senjata ni, kita lihat banyaklah ya yang disentuh di dalam manuskrip persejarahan. Misalnya saya mulakan dengan senjata tradisional. Ada disebut tentang pedang sundang, pedang kampilan, parang panjang, keris, perisai dan lain-lain juga. Seperti di Pahang juga ada seperti lawi ayam yang diberi nama tumbuk lada. Kemudian bagi senjata berdilan juga sangat meluas digunakan dalam Perang Melayu. Kita tak hairan sebab dalam buku Lina Heng sejarah Pahang tu memang dia sebut Pahang ni dah menempa meriam-meriamnya sejak 1600 lagi. Jadi sudah ada meriam-meriam yang digunakan dengan meluas. Selain juga menggunakan lain-lain senjata berdilan seperti senapang, terakul, pemuras, meriam, rentaka, ya, peluru penabur, lela, tinggal dan sebagainya. Okay. Selain daripada itu, persalinan perang juga boleh kita temukan di dalam manuskrip Melayu ya. Jadi saya paparkan contohnya di dalam slide itu daripada syair Tanah Melayu, contoh kostum perang yang dipakai oleh Wan Khoris, Wan Aman dan Wanda, iaitu putera-putera Wan Mutahir, seperti berseluar panjang ketiganya dia, baju berkancing permata mutiara, bercincin intan sama sebaya, bertanjak sending serupa ia. Nak pergi perang pun penuh smart ni, bergaya ya. Pakaian panglima berjenis bagai, berseluar sampak berbaju rantai, berkeris pendek bengkungnya cindai, songkok merah jambul berjurai. Itu contoh kostum yang digunakan. Jadi, Jadi pada saya, walaupun terdapat berbagai-bagai senjata yang digunakan di dalam dunia Melayu ini, tetapi sayangnya manuskrip persejarahan Melayu ini tidak memperincikan bentuknya ataupun kepenggunaannya. Ya, saya maklum sebenarnya adalah beberapa manuskrip yang menjelaskan tentang rupa bentuk dan tata cara penggunaan senjata ni, tapi dia bukan dari genre persejarahan. Dan saya juga kenal sarjana yang contohnya sedang mengkaji tentangnya. Misalnya ada seorang calon PhD dari Akademi Pengajian Melayu Muslim Maya bernama Encik Wan Muhammad Yasuki. Antara contoh orang yang mengkaji tentang senjata Melayu menggunakan beberapa manuskrip.
Tetapi bukan manuskrip pensejarahan, jadi itu di luar kepakaran saya ya. Jadi saya kira yang ini bolehlah kita ambil kira bila nak membuat perbandingan atau nak menjelaskan lagi kepenggunaan senjata-senjata Melayu. Jadi untuk pembentangan ini atau ceramah ini saya tutup ya dengan beberapa pandangan. Pertamanya, potensi sistem pertahanan dan kekuatan ketenteraan sesebuah kerajaan Melayu sangat mempengaruhi politik dan pemerintahannya. Jadi maksudnya semakin kokoh sistem pertahanan, semakin kuatlah penguasaan politik dan pemerintahan mereka. Jadi elemen-elemen yang saya bincangkan tadi sebenarnya hanya sebahagian kecil sahaja daripada unsur yang sebenar-benarnya wujud dalam pertahanan Melayu, kerana saya merujuk kepada penulisan manuskrip pensejarahan Melayu sahaja. Jadi sebenarnya kita kena ada macam silang rujukan supaya naskah pensejarahan bersama dengan naskah persenjataan, naskah perkapalan dan sebagainya digabungkan, barulah penghasilan kajian itu lebih komprehensif. Jadi selain itu, terdapat beberapa aspek lain yang boleh diselidiki dengan lebih mendalam seperti aspek perisikan, apa suluh, silikan, ramalan dan juga ilmu batin ya, sebab kata tentera Melayu dulu ada yang kebal yang tidak banyak disentuh dalam manuskrip persejarahan Melayu. Lain itu unsur negatif yang menyumbang kepada kelemahan pertahanan. Jadi tak banyak sebenarnya, tapi saya percaya ada, seperti pembelotan, khianat, pudarnya taat setia dan juga rasuah yang saya kira menyumbang kepada kelemahan sesuatu kerajaan. Jadi untuk itu kajian yang lebih menyeluruh melibatkan pelbagai pihak boleh dilakukan untuk memastikan kajian tentang Perang Melayu ini menjadi lebih lengkap dan lebih sempurna. Untuk itu saya berhenti di sini. Saya mohon maaf jika ada salah dan silap dan terima kasih sekali lagi kepada pihak moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalam. Terima kasih Dr. Madiana di atas ceramah tentang manuskrip Melayu berkaitan dengan alat senjata dan peperangan Melayu, yang saya fikir suatu bidang yang jarang diperkatakan oleh pengkaji-pengkaji selama ini, dan ini memberi makluman yang amat menarik kepada kita semua pendengar-pendengar ceramah tentang kebijaksanaan dan kekuatan dan kemampuan orang-orang Melayu pada zaman dulu dalam bidang peperangan. Dan apa yang saya dapat kesan ialah terdapat beberapa bidang peperangan yang mungkin jarang kita dengar. Umpamanya mengepung. Dia mengepung musuh. Dia tidak begitu minat untuk membunuh, tapi ingin menyebabkan pihak lawan itu kelaparan, kemudian mengaku kalah. Yang kedua saya dapat kesan ialah kemampuan mereka berfikir macam mana nak buat benteng, membuat benteng dan berbagai-bagai cara. Umpamanya macam Dr. Madiana sebut, benteng daripada tanah, benteng daripada pokok kelapa, dan bertingkat-tingkat, dan juga benteng pada kota-kota dan istana. Jadi itu amat menarik. Dalam manuskrip Melayu, seperti yang Dr. Madiana kata, bahawa tidak ada yang betul-betul fokus tentang peperangan, tapi kita boleh ambil daripada isinya tentang peperangan. Umpamanya dalam Sulalatus Salatin terdapat peristiwa-peristiwa peperangan, khasnya peperangan dengan Portugis. Jadi itulah secara umum yang saya dapat ringkaskan
daripada ceramah tadi. Hanya saya sebelum saya buka majlis kepada soalan-soalan yang lain, saya tertarik kepada satu perkara yang dalam Sulalatus Salatin ialah Portugis berperang dengan Melaka. Apakah kekuatan dan kelemahan yang menyebabkan Melaka kalah? Sebab yang saya faham, pada serangan pertama, Portugis kalah. Tapi pada peperangan kedua, serangan kedua, Portugis menang. Apakah kelemahan ataupun kekuatan Melaka pada masa itu? Adakah sebab Hang Tuah tak ada, maka jadi tidak berjaya peperangan itu? Ya. Ya, Dr. Wan. Kita kalau bercerita pasal serangan Portugis ni, panjang kisahnya tu. Bermula daripada kedatangan Lopes de Esquerra lagi dengan berbagai pandangan-pandangan yang mengatakan Portugis ni menyerang Melaka secara tiba-tiba tanpa dirancang. Tapi pada kita tu tidak benar lah ya. Sebab memang Portugis tu memang dia dah plan nak mencari tanah rempah tu untuk dia tawan, sekaligus dia nak mengalahkan atau memecahkan penguasaan ekonomi orang Islam ya, dan membawa agama Kristian. Tapi kalau dikaitkan apakah kekuatan kelemahan tu, satu perkara yang sangat ketara adalah Melaka pada waktu itu saya kira ketandusan pemimpin perang, ketandusan. Sebab di Melaka lazimnya kalau berperang tu bendahara pun turun, temenggung pun turun, Laksamana tentu sekali lah kerana dia raja di laut. Jadi kalau kita lihat dalam serangan pertama, Bendahara Pemutakhir yang digambarkan, saya nak tolak tepi lah pandangan-pandangan buruk tentang dia tu, kita tolak tepi, tapi saya nak melihat Bendahara Pemutakhir itu adalah satu watak atau figura yang penting kerana dia mempunyai ramai pengikut. Pengikut-pengikut dia ramai, pengikut-pengikut dia setia, dan pasti dia mempunyai askar-askar yang ramai. Jadi semasa serangan Portugis kali pertama tu, Bendahara Pemutakhir masih ada. Jadi pasti pengikut-pengikut dia bersama mempertahankan Melaka. Tapi kemudian kita tahu kan, Bendahara Pemutakhir ini difitnah dan dihukum bunuh. Dan bila tentera Portugis datang kali kedua itu, bila Alfonso de Albuquerque datang 1511, nampaknya ketua pemimpin seperti Bendahara Pemutakhir itu sudah tidak ada. Bendahara Pemutakhir ini dia diganti oleh Bendahara Tepuk. Bendahara Tepuk ni adik Bendahara Tong Perak yang dah tua, nak berjalan pun tak larat, dah tepuk lah. Ya. Jadi dia sendiri dah lemah bagaimana nak memimpin barisan ketenteraan. Dan betul jugalah cakap Dr. Wan, Laksamana Hang Tuah dah tak ada kan. Sebab dalam sejarah Melaka, bila Laksamana Hang Tuah itu meninggal, diganti oleh Laksamana Koja Hassan dan kemudian Laksamana Han Nadim. Watak-watak Laksamana ni tidak menonjol dia punya kewibawaan dalam memimpin barisan ketenteraan. Itu satu perkara lah juga ya. Tapi pada masa yang sama kita lihat jugalah strategi Portugis ya. Sebab dia memang bersedia, dia memang merancang untuk menawan Melaka, jadi dia membuat pelbagai taktik sebelum menyerang Melaka. Contohnya, Portugis dia serang dulu Aceh dan Pasai sebelum ke Melaka. Bila dia dah serang Aceh dan Pasai, dia memberi satu gambaran betapa kuatnya dia, dan tentera-tentera Melayu dari tanah jajahan takut untuk menentang Portugis. Ya, itu satu. Kedua, dia pandai dia mempengaruhi tentera-tentera upahan Jawa yang berkhidmat dengan Melaka. Di Portugis ni dia mempengaruhi, tentu kita pernah dengar nama Uti Muti Raja ya, mempengaruhi pemimpin Jawa, askar Jawa ini sampai mereka berpaling tanah. Jadi dia pengaruhi juga syahbandar-syahbandar di pelabuhan. Tentu kita pernah dengar nama Naina Catu contohnya. Jadi Portugis dia memang well planned, saya katakan begitu, untuk menyerang Melaka. Sedangkan orang Melaka ni dia ingat Portugis datang suka-suka, ya, ataupun datang menyerang macam orang Melayu lah. Orang Melayu ni berperang bukan untuk membunuh kan. Jadi berperang, berkepung dan sebagainya, akhirnya surrender, selamatlah rajanya. Tetapi Portugis nampaknya datang menyerang dengan hasrat nak membunuh Sultan Mahmud dan Sultan Ahmad. Jadi sebab itu akhirnya Sultan Mahmud dan Sultan Ahmad terpaksa keluar meninggalkan Melaka. Jadi pada saya banyaklah unsur-unsur yang mempengaruhi,
sehingga tewasnya Melaka itu pada Portugis. Itulah, tuan. Ya, okey. Okey, terima kasih. Ini ada satu soalan ni. Pasal historiografi. Penulisan karya-karya Melayu tentang sejarah, termasuk hal peperangan. Dikatakan penulis Melayu amat mahir menulis tentang peristiwa pada zaman dahulu, tetapi mereka ni takut untuk mengkritik pemerintah ataupun raja. Setakat mana pada pandangan doktor tentang takutnya pengarang manuskrip zaman dulu untuk mengkritik pemerintah ataupun raja, terutama bila hak peperangan ataupun perebutan kuasa? Okey. Baik, bila kita bercakap tentang historiografi Melayu ni, dia ada beberapa ciri ya. Dan salah satu ciri dia bersifat istana sentrik. Itu salah satu ciri yang ketara dalam karya-karya historiografi Melayu. Istana sentrik maksudnya karya itu ditulis bagi menceritakan perihal istana dengan niat mengagung-agungkan pihak istana. Dan kita faham kumpulan yang boleh menulis pada era ini, terutama pada abad 15-16 ni, kumpulan yang boleh menulis yang kita panggil pujangga itu juga dari istana. Ya, belum ada lah kata maksudnya golongan celik huruf dari kalangan rakyat biasa. Dan rakyat biasa ni biasanya mendapat info-info tu secara lisan. Kerana itulah lahirnya golongan seperti penipular dan sebagainya. Oleh itu, pertama, penulis-penulis ini atau pujangga-pujangga ini memang bermatlamat untuk mengagung-agungkan raja. Kerana mereka menulis lazimnya walaupun atas inisiatif sendiri, tetapi mereka adalah kerabat diraja juga. Atau kedua, mereka menulis kerana dititahkan oleh raja. Ini ketara ya dalam misal Melayu contohnya. Raja Tulan memang dia tulis, patut dititahkan untuk mengarang. Jadi dia dititahkan oleh raja. Jadi pasti dia akan menulis perkara yang baik-baik sahaja tentang raja. Itu satu isu. Kedua, kita percaya ada juga kumpulan penulis yang berhasrat untuk mengkritik raja. Tetapi memandangkan budaya politik zaman itu yang sangat terbatas kerana segala-galanya adalah istana, maka mereka terbatas dengan cara pengolahan. Tetapi tidak bermaksud mereka tak boleh langsung memasukkan kritikan. Maka itulah kita lihat penulis-penulis zaman ini menggunakan unsur-unsur seperti sinisma, ya, kiasan dan sebagainya dengan cara memasukkan unsur-unsur anakronisme. Anakronisme tu macam persalahan masa tapi dia sengaja masuk. Dia tahu benda tu salah tapi dia sengaja masuk untuk tujuan mengkritik. Ataupun mereka menggunakan unsur intertekstualiti, mencedok teks-teks lain kerana mereka tahu dengan cara itu mereka boleh menyampaikan mesej kritikan. Jadi sebenarnya kita ni yang lahir pada zaman kini tak boleh membaca sesebuah karya itu secara literal. Kita faham begini, itulah yang kita faham, tak boleh. Kita kena baca, kita faham budaya politik dan kita faham hasrat seorang penulis. Kerana pasti penulis itu menulis, setiap patah perkataan itu ada maksud yang ingin disampaikan. Jadi pada saya, takut betul, mereka takut tapi ada cara untuk mereka menyampaikan kritikan itu. Macam contoh mudahlah ya, kisah Puteri Gunung Ledang misalnya. Sultan Mahmud mengarahkan Puteri Gunung Ledang di Pinang. Jangan pertikaikan adakah benar atau tidak peristiwa itu berlaku, tetapi kita memahami episod itu, apa kritikan yang ingin disampaikan terhadap Sultan Melaka dengan kisah peminangan Puteri Gunung Ledang. Saya suka kisah ni ya, sebab kalau kita tengok, kan kita tahu syarat Puteri Gunung Ledang kalau nak kahwin dengan kita, dengan beta, dia ada tujuh syarat, kan? Syarat pertama, 7 dulang hati nyamuk, 7 dulang hati kuman, 7 tempayan air mata anak dara, 7 tempayan air pinang muda, 1 jambatan emas dari Gunung Ledang ke Melaka, 1 jambatan perak, dan terakhir sekali semangkuk darah Raja Ahmad. Jadi dalam Sulalatul Salatin tu, dia sinis, dia sebut apa jawapan Sultan Mahmud. Sultan Mahmud kata, semua syarat itu sanggup beta adakan. Maknanya dia tak kira.
dia sanggup nak menyusahkan rakyat, nak bina jabatan emas ke, nak mencari hati kuman ke hati nyamuk, semua syarat itu sanggup mereka ajukan. Kecuali darah Raja Ahmad lah tidak sampai hati mereka. Jadi maknanya benda yang melibatkan keluarga dia takkan buat. Dia tak sampai hati. Tapi benda yang rakyat dia perlu bersusah payah, dia tak ada masalah. Itu adalah kritikan yang paling halus yang digunakan oleh pengarang. Jadi banyaklah unsur-unsur begini yang boleh kita lihat, boleh kita hadam untuk kita melihat gaya pengarangan pujangga. Itu dari saya. Ini ada satu soalan ni pasal orang Melayu dikatakan pada zaman dahulu mahir dari segi membuat kapal. Berbagai-bagai jenis kapal dibina untuk tujuan kehidupan. Jadi dari segi peperangan, ada tak orang Melayu membuat kapal khas untuk peperangan ataupun mereka ni tidak bersedia membuat kapal peperangan, lebih kepada untuk belayar, berniaga dan sebagainya? Itu ada satu soalan. Okey. Saya ni tak adalah mahir sangat ya pasal kapal ni. Ni kena tanya Dr. Jelani Halimi ni, dia yang pandai pasal kapal ya. Tapi kalau saya tengok dalam manuskrip menunjukkan setiap perahu yang dibina itu ada fungsinya yang tertentu. Ya, jadi misalnya tongkang-tongkang yang dibeli oleh Tengku Pudin, dia beli tongkang dan dia buat tongkang itu menjadi satu pengangkutan perang. Dia letakkan perisai dari kayu mahang, dia letakkan meriam di buritannya, di haluannya. Jadi maksudnya memang orang Melayu itu ada kemahiran untuk mengadaptasi, mengaplikasikan perahu-perahu asas mereka menjadi perahu perang. Ada asas itu. Macam sekoci juga contohnya. Sekoci kan perahu-perahu kecil yang digunakan sebagai perahu penyelamat kan. Macam hari inilah pelampung penyelamat dekat kapal-kapal besar. Jadi sekoci itu dibuat khas untuk menyelamatkan anggota-anggota tentera yang ketika berperang di perairan. Jadi pada saya memang ada kemahiran orang Melayu dalam mencipta kapal. Tapi sebab bukan bidang saya tu, itulah antara maklumat yang saya boleh share lah ya, tuan. Okey. Saya rasa kita dah sampai ke peringkat akhir ceramah kita pada hari ini. Jam pun dah pukul 12 tengah hari. Jadi mungkin kita boleh tamatkan majlis kita pada hari ini sekarang. Saya bagi pihak ISTEC dan bagi pihak Persatuan Sejarah dan bagi pihak Perpustakaan UIA ingin mengucapkan berbanyak terima kasih kepada Dr. Mardiana yang telah memberi pencerahan kepada kita tentang peperangan Melayu pada zaman dahulu dan penggunaan benteng, senjata dan sebagainya. Saya percaya bahawa ceramah itu memberi maklumat yang amat penting bagi para penyelidik yang ingin mengkaji lebih lanjut tentang hal-hal peperangan yang maklumatnya memang banyak terdapat dalam manuskrip Melayu walaupun tidak secara langsung, lebih kepada terselit di mana di sana sini. Jadi dengan itu saya sudahi majlis dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali lagi, Doktor.